Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pemilik alam semesta dan pencipta serta mentadbir sekalian yang ada. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, terutama yang ada di page PQDM dan juga sahabat-sahabat kita yang mengikuti secara umum di mana-mana page yang berkaitan yang kita siarkan live kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk siri kedua dalam bulan Ramadan, berbicara tentang pelajaran 30 pelajaran tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah agar Ramadan kita lebih bermakna dan kita menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kerana dari sudut ibadah, tidak ada orang yang lebih baik ibadatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak Ramadan kita pada kali ini dipenuhi, diisi dengan amal ibadah yang diredai oleh Allah, dan pastinya contoh teladan bagi kita yang terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam siri kali ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang bagaimana berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bersahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ibadat puasanya dari batal, dan apa-apa yang boleh mengurangkan pahala puasa itu sangat dijaga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan baca berdasarkan buku 30 pelajaran tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat kita nak baca hari ini ialah berbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji rutab, yakni rutab ni kurma segar, sebelum baginda salat maghrib. Jika tidak ada rutab, maka baginda berbuka dengan beberapa butir buah kurma kering. Jika tidak ada, baginda meneguk beberapa teguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi pada sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, bila kita nak berbuka di bulan Ramadan, mulakan dengan rutab. Itu yang terbaik. Rutab ni adalah kurma lembut, kurma basah, kurma madu atau macam-macam nama dia, yang mana kurma ni mudah dihadam oleh tubuh kita. Kalau kita tengok macam mana kajian sains berdasarkan perkara ini, kurma lembut lebih cepat dihadam dan menghasilkan glukos untuk badan, dia lebih cepat memberikan kesihatan kepada badan berbanding dengan kurma kering. Kurma kering dia mesti dilembutkan dahulu dan kemudian prosesnya agak sedikit lambat, tetapi masih lagi okey. Kerana Nabi SAW memulakan berbuka dengan perkara ini, maka kita mulalah dengan perkara yang sama. Kalau tak ada kurma juga, dengan air, dengan air. Apakah berbuka dengan manisan lebih diutamakan atau bagaimana? Ada kata dengan hukum manisnya, kita katakan wallahu taala alam, manisan ada saja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda dalam hadis menyebut baginda memulakan dengan kurma dan juga air. Jadi kalau tak ada kurma, kita mulakan dengan sedikit air dan kemudian kita makan. Mengambil sunnah berbuka dengan kurma. Baik, jika anda berbuka dari puasa, maka berdoalah. Macam mana kita nak doa? Waktu kita nak makan, kita baca doa Bismillah. Setelah kita minum, setelah makan sekejap, kita kata apa? Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apabila Nabi ni berbuka, lepas dia berbuka, dia baca telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkong atau urat saraf, dan telah tetaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak makan, buka, baca doa Bismillah. Bismillah saja pun tak apa. Kemudian kita makan, setelah itu kita baca dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.
Itu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, tidaklah begitu kuat kekuatan hadisnya. Kita kata yang ni lebih kuat lah. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian dalam berbuka, Nabi ni dia segera berbuka. Bila masuk je terbenam matahari, terus Nabi SAW berbuka. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasalah manusia berada dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka. Jadi Nabi SAW disegera berbuka. Jangan kita kata, oh kita lebih baik kita solat dulu daripada berbuka sebab solat lebih utama. Betul, solat lebih utama. Tapi sunnahnya Nabi mula dengan berbuka dulu baru solat. Dan pastinya kalau kita kata nak lewat solat kerana berbuka boleh. Cuma jangan lewat sangat sampai kita makan terlalu banyak lalu kita solat banyak. Itu solat lewat, tak boleh. Bagaimana kita katakan bahawa satu hari seorang Atiyah dia berkata, aku dan Masruq masuk jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami kata, wahai Ummul Mukminin, dua orang dari sahabat Nabi, salah seorang dia bersegera berbuka, seorang lagi mensegerakan salat. Sementara yang lain, seorang lagi segera buka dan segera salat. Yang kedua mengakhirkan buka, mengakhirkan salat. Dia kata, maka dia jawab, di mana di antara keduanya yang mensegera berbuka dan bersegera salat? Kata kami, Abdullah bin Mas'ud. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi buka pun segera, salat pun segera. Jangan kata dia buka segera, ustaz kata itu makan dulu. Dia pun makan sampai mengakhirkan salat. Tak boleh. Sunnahnya segera berbuka dengan segera salat. Berarti kita berbuka dengan makanan yang sedikit sehingga menutup kenyang kita, menutup lapar kita, lalu kita bersalat. Manakala kita ambil masa 5-10 minit, menasabahlah. Tapi janganlah sampai setengah jam dia makan baru dia nak salat. Itu menyelisihi sunnah. Okey. Kemudian dalam fadilat berbuka juga ada galakan untuk memberi makan kepada orang lain dari berbuka puasa ni. Dan hadisnya sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, barang siapa memberikan orang berbuka puasa, maka ada untuknya seperti pahalanya. Maka dia dapat pahala seperti mana orang itu berpuasa. Orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Berarti kalau dia taja 5 orang, dia dapat pahala 5 orang puasa. Yang tu dapat kat dia, bonus Allah bagi kepada orang yang menaja buka puasa. Orang yang menaja buka puasa. Kalau tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam bab berbuka ni ada kegembiraan. Nabi SAW memang benar kita bergembira dengan puasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, dikarenakan puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kita dah bahaskan perkataan wa ana ajzibih fa innahu li wa ana ajzibih ni, kita dah bahaskan. Bagaimana amalan ibadat puasa ni Allah Taala kata hanya untuk Allah sahaja, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adalah kerana puasa ni dia tidak ada ruang untuk manusia tengok. Kalau amalan lain manusia boleh tengok, tapi amalan puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Kemudian bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Satu saat dia berbuka. Ni kata bagi orang yang berbuka puasa dia ada kegembiraan dan wajar untuk dia gembira kerana dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kerana dia waktu dia berbuka, dan satu lagi saat dia bertemu dengan Tuhannya.
Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma minyak kasturi. So, muslimin dan muslimat pada berbuka ni ada sunnah. Itulah kegembiraan dalam berbuka. Selain daripada kita bagi makan orang buka, kita juga bagi kita pun bergembira dengan berbuka. Jadi tak salah kalau seorang tu beli makanan-makanan yang sedap, makanan-makanan yang elok, kerana dia termasuk dalam kegembiraan dengan dia berbuka. Baik, yang ketujuh, jangan lupa baca bismillah. Nanti waktu lapar pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, pak tu masuk dalam mulut. Ini rugi. Bismillah jangan lupa. Okey? Bismillah jangan lupa. Dan makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Saya semalam baru ni mayang dengan orang salat tarawih, dia minum air kan, sama-sama salat tarawih. Minum tangan kiri. Kita pun nak tegur, ya Allah. Masing-masing sibuk dengan ibadat. Lepas solat pun saya turun keluar. Jadi saya pun Allah tegur dalam hati je lah. Macam mana benda-benda sunnah macam ni, kalau kita boleh jaga dalam bab ibadat, buka puasa, baca bismillah, makan tangan kanan. Penting makan tangan kanan, itu sunnah. Sebagaimana kata Nabi SAW, kata Abu Salamah, dia kata Nabi SAW, dia kata dia waktu dia makan, dulu aku budak di bawah penjagaan Nabi. Abu Salamah ni anak kepada Ummu Salamah lah. Jadi dia ni anak tiri Nabi SAW. Dia duduk makan waktu dia kecil tu. Dia makan tangan makan dia, ambil sana ambil sini jauh. Kata Nabi SAW kepada Abu Salamah, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada depan kamu, apa yang dapat dekat dengan kamu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, begitulah cara aku makan lepas daripada tu, kata Abu Salamah. Kemudian habis makan kita baca bismillah. Ini sunnah, ini sunnah. Kata Nabi SAW, yang bermaksud Allah benar-benar meredai seorang hamba yang dia makan makanan lalu dia puji Allah atas makanan itu. Dia minum dia minum satu minuman lalu dia puji Allah Subhanahu Wa Taala atas minuman itu. Jadi kita baca bismillah, makan tangan kanan, makan yang dekat, habis makan baca alhamdulillah. Atau tambahan dalam Ramadan ni, di tengah-tengah tu baca bismillah, makan sikit, kemudian kita kata zahabadz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Okey. Kemudian satu sunnah juga dalam Ramadan, sebelum daripada kita berbuka, ialah kita berdoa. Dan sebenarnya doa orang puasa ni seluruh waktu puasa baik. Cuma makin akhir makin baik, makin akhir makin baik, makin dekat berbuka, kerana waktu itulah seorang ni hamba ni dalam keadaan lapar, dahaga, sangat bergantung kepada Allah, dan pengorbanan dan mujahadah dia dalam puasa tu paling maksimum. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu, da'watul walid wa da'watul as-saim wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua, yakni doa ibu bapa, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir. Baik, itu berkaitan dengan sunnah Nabi waktu berbuka. Ada satu sunnah yang mungkin tidak disebut dan mungkin dilupakan orang. Itulah sunnah makan buah kurma ni, biji dia kita buang macam ni. Saya nak demo pun kurma sedang puasa. Kita ambil biji kurma, kita makan. Biji kurma tu kalau kita masuk dalam mulut, kalau kita setengah kita buka, kita buang biji kurma dulu, kita makan. Boleh juga. Tapi kalau orang tu dia makan dah, duduk dalam mulut dia, dia makan biji kurma duduk dalam mulut, maka dia sunnah dia letak biji tu di tengah ni, belakang tangan dia, letak buang, ambil, kemudian letak bawah. Tujuannya apa? Sebab kalau kita makan, ambil kurma dah ramai-ramai, bekas air liur kita ni tak kena kurma baik. Kurma baru kita nak ambil. Contohnya, macam ni, kita ada bekas kurma, kita ambil, kita makan. Makan biji tu ada kat mulut kita, campur dengan air liur kita. Kalau kita ambil macam ni, kita letak, kemudian kita ambil kurma satu lagi, air liur kita tu ada dekat bekas ni.
Boleh jadi kita terpegang kurma orang lain ataupun terkenal orang lain, ataupun ada kebaikan-kebaikan lain yang kita tak tahu, wallahu taala alam. Tapi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas dia ambil kurma, dia letak, ambil macam ni daripada belakang ni, ambil, letak, kemudian tangan ni bersih, tangan bersih, ambil kurma baru, ambil. Begitu betul. Ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan buang biji kurma. Okey, ini antara sunnah yang dilupakan oleh orang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ialah baginda bersahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit, Nabi ni dia sahur, kemudian dia berhenti. Antara berhenti dengan solat tu, kata jarak azan dan waktu sahur tu lebih kurang 50 ayat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar dalam 50 ayat betul-betul Nabi makan sahur di akhir, lewat lebih kurang dalam 50 ayat antara sahur Nabi dengan solat tu. Okey. Jadi bukanlah kata sahur pukul 12 malam dak. Sahur dekat subuh. Dekat subuh Nabi sahur. Lebih kurang qadar dia 50 ayat. Kemudian dia berhenti dan Nabi solat. Jadi sahur dalam puasa kita ni sunnah. Sahur dalam puasa kita ni sunnah dan menjadi pembeza antara puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembeza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Mana orang ahli kitab puasa tapi dia tak makan sahur, kita makan sahur. Dan anjuran bersahur ni tambah pula dia ada keberkatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahur sebab dalam sahur tu ada keberkatan. Makanan sahur tu adalah makanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, bersahurlah. Kerana kita mengharapkan dua, keberkatan dalam makan sahur. Yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menyelisihi orang-orang ahli kitab. Okay? Sehingga waktu Nabi ajak sahur, Irbad bin Sariyah dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata, waktu Nabi ajak sahur, Nabi kata, halumma ila hadzal ghidha'il mubarak. Jemputlah menuju hidangan yang diberkati ini. Nabi kata macam tu. Jadi termasuklah juga bersahur ni, sebagaimana berbuka dengan kurma, bersahur juga afdal dengan kurma. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, ni'mas sahur, ni'mas suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Okey. Jadi hendaklah kita bersahur pada akhir. Jarak makan sahur dengan azan lebih kurang 50 ayat. 50 ayat. Jadi berhenti sikit sebelum azan itulah. Jadi Nabi ini dengan sahur 50 ayat. Lepas tu berhenti waktu subuh. Berhenti waktu subuh. Dekat-dekat tu sampai nak subuh Nabi berhenti. Okay. Dan ini menunjukkan juga ada gap antara sahur dengan tu. Janganlah berapa nak sahur dia 5 minit nak apa tu? Nak azan. Janganlah. Itu macam kelang kabut sangatlah. Tapi kalau tak sempat, tak apa, boleh, tak ada masalah, lewat pun. Baik. Cuma jangan sampai jumpa dengan azan. Kalau azan tu cepat-cepat berhenti. Okey, cepat-cepat berhenti. Baik. Ini sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, di awal pun kita dah baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur, Nabi salat, jarak antara sahur dan salat Nabi lebih kurang 50 ayat. Kalau tak ada kurma macam mana? Makanlah apa yang mudah bagi anda. Roti, nasi, kurma. Kalau tak ada apa pun, melainkan makanan yang sedikit, air pun tak apalah. Sekali pun dah kenyang dah. Makan dah pukul 12 tak. Pukul 9 makan, pukul 8 dah makan. Pukul 12 makan more pula. Subuh nak makan pula, Allah kenyangnya. Makanlah walaupun seteguk air, sebiji kurma, kerana itu adalah sahur.
Dan Nabi SAW memerintahkan bersahur dengan perkataan Nabi, tasahharu, bersahurlah. Bersahurlah. Lepas tu, ajak orang bersahur. Ajak orang bersahur ni sebagai sunnah. Kita kadang-kadang tak tanya telefon, tanya khabar, sahur dah ke? Ada satu budaya adat di Indonesia, sahur. Dia ajak sahur. Tapi janganlah siapa duduk mikrofon tu ganggu orang tu. Duk baca apa macam-macam lah. Tapi sunnah untuk kita ajak orang bersahur. Kita kata jom sahur sekali, jom makan, jom sahur, jom makan. Pasal apa? Sebab Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, dia ajak Irbad bin Sariyah makan. Halummu ila hadzal ghidha'il mubarak. Jom kita makan sahur, makanan yang diberkati ini. Daripada seorang dari riwayat Imam An-Nasai juga meriwayatkan macam tu. Baik. So Habib sahur. Sahur makan kurma, sahur makan kurma, makan apa yang ada, minum air, sahur lewat dan makanan itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke bab yang seterusnya, pelajaran seterusnya, Nabi SAW ni dia memang jaga puasa. Jadi macam mana cara Nabi jaga puasa? Bermula sahur sampai berbuka tu ada masa lama ni. Ada lebih kurang 13 jam masa kita untuk berpuasa. Sebagaimana keadaan Nabi SAW dalam menjaga puasa. Okay, baik. Nabi SAW sangat-sangat menjaga puasa daripada terbatal. Sehingga dalam bab ambil wudu, Nabi SAW memang dia sunnah ni masuk air dalam hidung, kumur. Tapi bila bulan puasa, Nabi kata ringankan sikit ni. Jangan kuat sangat, takut batal puasa. Sebagaimana hadis dari Asim bin Laqit, daripada kata bin Saburah, daripada bapaknya, dia kata apa? Qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakanlah kepada saya tentang wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu dan selailah jari jemari dan bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Masuk air lu seduk, seduk, sungguh-sungguhlah, kecuali dalam bab berpuasa. Kecuali waktu kamu puasa, jangan seduk kuat-kuat nak masuk air dalam hidung ni. Bukan masuk air dalam hidung tu batal, masuk air dalam perut. Masuk air dalam perut. Okey. Jadi termasuk bentuk perhatian dalam puasa kita ialah ambil wuduk. Waktu kita nak jaga puasa ni, wuduk jangan berlebih-lebihan. Waktu masuk air dalam hidung. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, masuk air dalam hidung, kecuali engkau dalam keadaan berwudu. Yang seterusnya, okey, kalau tiba-tiba, okey, jika anda bersungguh-sungguh komo-komo dengan sekali masuk air dalam itu, maknanya hukum dia, maka anda telah berbuka dengan sengaja. Bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, dalam bab jaga puasa jangan batal. Bab wuduk satu hal. Bab bersentuhan suami isteri ni. Jika anda pengantin baru, lalu Ramadan masuki anda, masuk bulan Ramadan, anda khawatir jika anda mendekati isteri akan terjadi inzalnya mani, keluar mani kerana syahwat, dengan menyentuh dan menciumnya, atau terjadi inzal pada isteri jika dia mencium suaminya atau menyentuhnya, maka haram sang suami dan haram sang isteri yang melakukan demikian. Jaga puasa. Kalau kita ni tak kuat, jenis tak kuat iman, kalau pegang-pegang pun tiba-tiba dah naik dia punya syahwat, kemudian boleh sampai ke inzal, keluar mani, batal puasa. Batal puasa, keluar mani dengan sengaja. Okey? Keluar mani dengan sengaja. Batal puasa, jangan. Maka berhati-hatilah para suami isteri, jangan merosak puasa sebahagian hari-hari Ramadan. Kalau kata kita ni jenis tak boleh duduk dekat, duduk jauh lah.
Duduk jauh, tengok apa khabar abang ini. Duduk jauh-jauh. Jangan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan saya nanti sudah posok payah saya ni. Duduk jauh-jauh. Halau dia pergi. Pasal apa? Sama-sama menjaga puasa. Lepas buka tak apalah. Lepas buka tak apalah. Sampai tu buka. Lepas buka lah nak buka macam mana pun tak masalah dah lepas tu. Kerana apa? Allah Ta'ala memang antara maksud puasa adalah meninggalkan syahwat. Bukan sekadar makan minum. Syahwat pun Allah Ta'ala suruh tinggal. Kata Allah Azza wa Jalla, yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu Allah Azza wa Jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, yada'a syahwatahu wa akalahu wa syurbahu min ajli. Puasa adalah untukku dan akulah yang membalas dengannya, akan membalas dengannya. Dia tinggalkan syahwat, makan dan minumnya kerana aku, kata Allah. Jadi meninggalkan syahwat sebahagian daripada puasa. Meninggalkan syahwat, bukan meninggalkan makan minum saja, meninggalkan makan minum dan syahwat serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia ni kuat ni macam orang dah pengalaman lah, orang lama lah, dia biasanya orang hok baru-baru kahwin dia memang tak tahan. Kalau dah lama-lama kahwin ni dia bukan masalah dia champion, dia punya magnet tu tak serupa macam orang muda-muda. Orang muda ni dia magnet dia kuat, magnet dia tak boleh duduk dekat. Nak belerai payah tu. Kalau dah tua magnet dia ni dia lekat sikit je, tak berapa nak kuat mana magnet dia tu. Jadi maknanya, kalau dia kuat untuk menahan diri, bolehkah tidak dia mencium isterinya atau si isteri mencium suaminya atau duk pegang-pegang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni biasa dia cium dan cumbui isteri dia sementara dalam keadaan puasa. Tengah puasa pun Nabi cium isteri. Kata Aisyah, sebab apa? Nabi ni kerana baginda adalah orang yang paling mampu menguasai berahinya dari kalian. Jadi kalau orang tu boleh tahan, dibenarkan dari sudut hukum. Dibenarkan di sudut hukum. Cuma border dia ialah jangan sampai inzal, atau lebih dahsyat daripada tu, jangan sampai melakukan persetubuhan atau bersama suami isteri dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Yang tu kalau berlaku persetubuhan, apa pula hukum dia kita bincang nanti. Sekarang ini dalam bab menjaga puasa, Nabi memang jaga puasa. Dalam bab wuduk pun Nabi jaga. Dalam bab hubungan suami isteri pun Nabi jaga. Dalam bab kata-kata pun Nabi jaga. Baik. Yang ketujuh, Nabi SAW perintah untuk jaga atau untuk menjauhi pembatal-pembatal puasa. Okey. Dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 18 khalat min Ramadan fa absara rajulan yahtajimu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum. Kata Syaddad bin Aus, saya lalu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-18 Ramadan dan baginda tengok orang sedang berbuka dan berbekam. Kata Nabi, orang yang berbekam dan yang dibekam telah berbuka. Jadi ni sebenarnya dalam bab ni ada khilaf lah di kalangan ulama. Ni mazhab Hanafi, Hambali memang dia berpegang dengan hadis ni. Adapun berbekam dengan dalam mazhab jumhur ulama, dia tidak membatalkan puasa. Termasuk dalam hukum membekam ni ialah mengeluarkan darah yang banyak, seperti menderma darah. Maka hukum menderma darah kalau ikut mazhab Hambali, dia ambil hadis batal puasa bekam, maka batal.
Okey, adapun orang jumhur ulama dia tidak batal. Jumhur mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dia tidak batal puasa dengan berbekam. Itu tak apalah khilaf di kalangan ulama. Kecuali dia kata kalau tidak ada apa-apa alasan kerana alasan darurat, darahnya banyak diambil berbuka, maka dia mengqadhakan setelah itu. Yang ketiga, makan minum. Makan minum dan segala perkara yang dilekatkan dengan makan minum, maknanya dinisbahkan kepada makan minum, seperti infuse, masuk air dalam tubuh. Tak minum kau ni, minum kau ni, minum. Dia infuse tu memang kira minum lah. Demikian masuk darah, masuk makanan nutrisi dalam badan, dia tak makan, dia masuk waya tu dalam perut, batal. Semua benda yang mengambil hukum makanan dikira pembatal puasa. Yang keempat, sengaja mengeluarkan air mani, sama ada bercumbu atau cium keluar air mani. Okey. Yang kelima, bersetubuh, juga batal puasa. Setubuh ni batal puasa dan ada denda. Kalau orang lain batal puasa saja. Kemudian keluarnya haid dan nifas bagi wanita, batal juga puasa. Okey. Batal juga puasa. Yang keenam, wajib atas anda wahai orang-orang yang berpuasa untuk menjauhi segala perkara yang menyeret kepada batalnya puasa berupa sebab-sebab yang menyebabkannya. Oleh sebab itulah Nabi SAW sangat jaga. Nak ambil semayang pun jangan sampai ambil semayang tu batal puasa. Okay, Nabi SAW jaga. Selain daripada menjaga itu, menjaga puasa daripada dosa-dosa, menghilangkan pahalanya juga kena jaga. Jaga daripada dusta, jaga daripada ghibah, jaga daripada namimah, jaga daripada dosa-dosa yang lain. Demikian juga menjauhi sikap bodoh kepada manusia sekalipun terhadap anak, terhadap isteri. Jauhilah teriakan, jerit sana, jerit sini waktu kita puasa, jangan. Berhati-hatilah terhadap puasa anda dengan penuh perhatian yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga anda. Termasuk pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Dia jolok-jolok muntah. Tak tahulah dia buat apa, sebab dia nak suruh makanan dia keluar, dia nak diet tu. Jadi siapa yang jolok makanan sampai muntah dengan sengaja, maka dia telah batal. Bukan setakat batal, dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, kalau dia ni menyengajakan muntah, wajib ke atasnya qadha, dan barang siapa muntah, maka tidak ada qadha atasnya. Siapa yang tiba-tiba dia muntah tak sengaja, maka hak ni dia boleh teruskan puasa dia dan dia tidak dikira bersalah kerana dia tak sengaja. Adapun sengaja jolok, yang tu macamlah air mani tadi. Kalau sengajakan keluar, batal puasa. Dan segala pembatal hanyalah membatal puasa orang yang mengetahuinya sebagai pembatal puasa. Dia ingat, dia boleh pilih, dia tidak lupa, tidak bodoh dan tidak terpaksa. Jadi kalau dia melakukan perkara-perkara batal puasa dalam keadaan dia lupa, dalam keadaan dia tak mampu memilih, dalam keadaan dia bodoh atau terpaksa, maka itu dikira dimaafkan dalam agama kita. Ini sebagaimana poin nombor 8, arahan Nabi SAW kepada orang yang tersalah makan dan minum kerana lupa. Baginda Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, Nabi ni dia kata, idza nasiya fa akala wa syariba, sekiranya seorang lupa lalu dia makan, dia minum, banyak dia buat ni, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa, kerana sesungguhnya Allah yang telah memberikannya makan dan minum. Kalau tiba-tiba tersalah makan dan minum, teruskanlah puasa, kerana itu kira rezeki yang Allah Ta'ala bagi dia makan. Wahai hamba-hamba Allah, tiba-tiba dia dalam bab ni, kalau dia lupa maka boleh terus. Boleh terus.
Kalau tiba-tiba dia makan dalam keadaan sangkaan dia ni, masuk waktu dah. Dia bukan terlupa. Dia tak lupa. Dia sangka masuk waktu. Dia pula dengar orang azan. Dia pun buka puasa. Macam mana? Sebahagiannya mengilhakkan. Kita mendekatkan kepada nas ni, teks ni, bahawa dia termasuk daripada orang tak sengaja. Sebahagian orang juga mengambil jalan selamat untuk dia qada. Okay. Adapun siapa yang dia tidak lupa, kemudian dia makan dan minum secara sengaja, dia buka, maka orang ni payah nak ganti pun belum tentu lagi Tuhan terima. Nak ganti pun belum tentu lagi Tuhan terima. Abu Hurairah cerita ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia kata kepada Rasulullah, dia kata, aku ni makan dan minum. Saya makan dan minum kerana lupa. Kata Nabi SAW, at'amakallahu wa saqaka wa atim saumaka. Itu kerana Allah telah memberikanmu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasa. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Jadi kalau dia terlupa, tak ada masalah. Macam kita sebut tadi, kalau dia teringat benda ni adalah waktunya azan, lalu dia berbuka. Sebahagian kata dia termasuk dalam hukum orang tak sengaja. Sebahagian kata dia termasuk dalam hukum orang yang sengaja. Itu kena bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang kata sengaja tu batal puasa, dia kena ganti. Kalau kira ambil hukum tak sengaja, dia kira dimaafkan, teruskan puasa dan berbuka dengan apa yang ada padanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang seterusnya dalam bab ni, kalau tapi kena belajar lah, kena belajar. Jangan puasa tak belajar cara batal puasa. Cara batal puasa pun kena belajar. Takut-takut kita terbatal dalam keadaan kita tak sangka. Okay? Jika orang tu tiba-tiba dia tak tahu pun benda tu batal puasa, dia makan dalam keadaan dia tak tahu pun benda tu batal puasa, apa hukum dia? Maka dia teruskan. Jahil pun sama dengan hukum dia terlupa. Dia belum tu dia tak tahu, maka dia pun makan. Jahil tu dikira sebagai seperti mana lupa juga. Jahil dikira seperti mana lupa. Baik. Lepas tu kalau orang tiba-tiba dia makan, tengok kawan dia lupa makan, macam mana kita? Kita berkata biar dia makan, biar dia kenyang. Boleh ke tak macam tu? Tak boleh. Kerana dia termasuk dalam membiarkan orang berada dalam kemurkaan Allah. Dan kita ni sebagai orang Islam mesti tolong membantu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong membantu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata, kalau tiba-tiba dia tengok orang puasa, lepas tu dia makan, berbuka, dia kena tegur. Belum waktu dia lagi, jangan makan lagi dan sebagainya. Itu keadaan dia. Bila orang yang berpuasa, tengok-tengok makan, kawan dia kena tegur, jangan nak layan. Oh kawan aku, member aku sedap makan, jangan tegur. Biar dia makan sampai habis, tak boleh lah. Itu termasuk dalam tidak tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak tolong-menolong dalam kebaikan. Saya teringat tolong-menolong dalam kebaikan tu isu sehari dua ni viral. Budak pergi semayang terawih, lompat atas kepala mak dia, lepas tu tampar orang sebelah. Budak hyper. Ada pro and con lah dia. Pertama, budak-budak ni kalau hyper sangat, mak-mak ni tak payah lagi bawa solat di masjid. Solat di rumah pun dapat pahala insya-Allah kalau budak tu hyper sangat. Yang kedua, kalau pun dia hyper, mak nak bawa juga, boleh, tak ada masalah, supaya mendidik anak ni biasa dengan suasana masjid. Tapi dalam bab ganggu orang solat tu kena tegur betul-betul lah. Kena pesan siap-siap, hari ni kata berlaku macam ni, jangan nakal. Kita nak pergi sana, jangan main-main. Kita katalah kepada budak-budak tu. Okay? Janganlah pula kita ni tengok budak main, kita pula tukar rakam je, gelak-gelak je. Mana dia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita betul orang baik, kita bantulah. Mak tu kesian dia nak semayang, kita tengok budak ni, jangan dah galik kita ambil
ambil video. Ni kita tegur lah. Kita tegur. Macam-macam orang ni. Accident pun video dulu penting, barulah nak kita tolong. Konten. Semata-mata nak konten. Kita lupa kita ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita ada tugas tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Baik. Boleh ke tak, batal ke tak puasa kalau mandi? Jawapan dia mandi tak batal puasa. Selagi mana air tak masuk dalam mulut dan telan. Kalau air tu lalu je mata, lalu le hidung, lalu mulut, koma-koma, balik. Tak apa, tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia. Okey. Kemudian, kalau kita ni ada pekerja, kita bekerja, bertakwalah kepada Allah di bulan puasa ni. Sebab kita letih, memang letih. Tapi kalau kita ada garis panduan masa, penuhilah garis masa tu. Kalau kita tak ada, memang work from home, tak ada masalah lah. Itu atas majikan kita lah, setuju macam mana. Okay? Yang keenam, bersemangatlah. Yang keenam juga tadi. Bersemangatlah untuk memenuhi jadual kerja dengan sebenarnya. Dan jangan anda terlambat dengan alasan anda berpuasa. Dan ketahuilah bahawa anda akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Masa kita ni anugerah Allah Ta'ala akan tanya kita ni. Ramadan berapa kali dah mari begini. Buat macam mana dalam Ramadan? Kenalah jawab. Okay? Kena semangat. Semangat untuk berpuasa. Atau memenuhi jadual kerja sepanjang berpuasa. Okay? Dan kena tepatlah, jangan guna alasan sebab saya lambat, sebab saya puasa, saya letih, gini. Ya. Nabi ni berperang dalam bulan puasa. Cuma ada orang kata Nabi ni perang bulan puasa betul, tapi Nabi berbuka lah waktu lagi perang. Nabi berbuka sebelum pergi perang sebab rukhsah. Pertama, boleh buka puasa kalau orang musafir. Yang kedua, nak pergi perang lagi lah, nak kepada tenaga. Jadi Nabi SAW dia tidak berpuasa waktu dia pergi perang. Tapi kalau nak puasa juga, Nabi tak larang lah. Baik. Kita dalam bab menjaga, kena jaga juga gosip-gosip, sembang-sembang, membawang, tepi tingkap ke, tepi pintu ke, dalam telefon ke, kena jaga. Sebab apa kata Nabi SAW? Okay. Nabi SAW suruh kita jaga bab puasa ni. Sehingga kalaulah tiba-tiba ada orang bergaduh, caci kita, maki kita, nak macam mana? Nabi SAW kata, "Idza wa ini mru'un wa idza as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain." Kata Nabi SAW, puasa ni perisai. Jangan kata-kata keji, jangan melakukan perbuatan bodoh. Jika seorang memeranginya, ada orang nak pukul dia, maka hendaklah dia kata, sesungguhnya aku sedang berpuasa 2 kali. Kena kata, puasa ni puasa. Ayat 2 kali. Aku puasa ni puasa. Supaya kita tak balas ucapan dia dan supaya dia ada sedikit rasa hormat kepada masjid. Kepada orang yang berpuasa. Rasa hormat kepada orang yang berpuasa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Termasuk sunnah Nabi ni ialah waktu subuh dalam keadaan junub. Waktu subuh dalam keadaan junub. Jadi mungkin Nabi SAW memang sebelum daripada subuh tu bersama dengan isteri baginda. Ataupun sebelum sahur, baginda isteri bersama dengan isteri baginda. Kemudian tak mandi lagi pergi makan sahur dalam keadaan tak mandi, belum lagi. So apa keadaan dia? Jawapan dia boleh. Sebab Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha adalah fajar Nabi SAW ketika fajar menyongsong baginda di bulan Ramadan. Baginda dalam keadaan mimpi, bukan kerana mimpi basah, namun kerana hubungan suami isteri. Kemudian baginda mandi dan meneruskan puasa. Jadi Nabi ni waktu dia azan tu tak mandi junub lagi. Macam mana hukum dia? Boleh terus berpuasa, kemudian hak junub tu suruh
mandi lepas daripada tu. Okey? Teruskan, tak batalnya puasa dalam keadaan berjunub. Kalau dia mula dengan junub, jangan tengah-tengah puasa pergi junub pula. Itu cerita lain. Okey? Nabi ni bersama dengan isteri dia sehingga waktu masuk Ramadan mula-mula Nabi masih lagi belum suci. Belum bersuci. Okey? Lepas daripada tu baru Nabi pergi mandi dan meneruskan puasa dia lah. Tak batal puasa kalau ada begitu. Sah puasa dia. Dan berdasarkan hadis tu juga disokong dengan ayat Quran, pada malam hari bolehnya seorang suami menggauli isterinya. Zaman dulu asal kalau kita baca ayat ni, fakulu washrabu hatta. Zaman dulu orang-orang zaman awal syariat Islam, dia boleh bersama isteri sebelum tidur lah. Bila dah tidur tak boleh lah. Tapi akhirnya diangkat ayat tersebut, diturunkan ayat untuk Nabi SAW. Mana-mana orang yang walaupun dah tidur, bangun sebelum sahur, masih lagi boleh bersama isteri. Nampak tak beza dia? Dulu awal-awal Sayyidina Umar tak silap ada, dia tidur, lepas bangun tidur dia bersama isteri. Isteri dia kata, sudah dah lama, mana boleh, kita dah tidur dulu. Pasal masa tu hukum begitu. Tapi lepas pada tu Nabi SAW izinkan buka bersama waktu sahur boleh bagi umat ini. Bersama waktu sahur boleh bagi umat ini, dan dia memulakan Ramadan dia dalam keadaan berjunub, dibenarkan. Benar. Okay? Jika seorang lelaki mimpi basah atau wanita, lalu keluar mani, atau tidak keluar mani, maka mimpi basah itu terjadi di siang hari, maka puasanya sah, tidak membatalkan puasanya sedikit pun. Tidak membatalkan puasanya sedikit pun, sah. Jika seorang yang berpuasa, menjauhlah dari perkara-perkara yang menimbulkan syahwat. Jangan berbicara dengan isteri dengan perbualan yang membangkitkan syahwat. Demikian juga seorang isteri terhadap suaminya, dikarenakan pembicaraan ini dikhawatirkan boleh menghantarkan kepada keluarnya syahwat dan pahala puasa pun menjadi lemah. Kita tengok dia tak tinggal syahwat dia, kuranglah pahala puasa dia. Sekarang ni tengah mahal ni. Baik. Kemudian dalam bab ni pun jauhilah pandangan syahwat. Tengok dalam TV, setuh pun tak boleh, merasa syahwat ni. Syahwat ni kalau boleh tinggallah bulan Ramadan. Itu termasuk dalam meninggalkan syahwat kerana Allah. Di bulan Ramadan kita jaga. Jaga syahwat. Jaga mata, jaga. Tengok majalah lah, TV lah, macam-macam channel, Facebook. Tu kena hati-hati. Kurangkanlah Facebook, kurangkanlah Twitter, kurangkanlah apa lagi. Media sosial kita ni yang boleh memakan waktu kita dengan banyak. Sebaliknya fokuslah pada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, termasuk rafas. Kita ni membazir, kemudian termasuk rafas, perkara-perkara yang buruk lah kata. Tidak termasuk rafas. Seorang itu melihat pandangan-pandangan dia tak jaga. Kemudian jauhilah tempat berkeliaran wanita. Jangan masuk tempat wanita ramai. Takut setuh-setuh ke begitu gini. Bangkit syahwat, balik-balik tengok seluar basah. Aduh dah, batal puasa. Jangan. Kalau dia ni dia beripik-ripik dan sebagainya, buat nafsu syahwat, lari, jangan pergi. Tak payahlah pergi. Ada setengah tu zaman dulu. Dia kata kadang-kadang dia pergi ke pejabat, tindih, rapat-rapat lelaki perempuan, timbul nafsu syahwat. Jangan. Jauhilah. Jauhilah sama ada panggil bersama dalam tempat yang gaul, atau zaman lah ni main ikut telefon ni. Janganlah duduk cakap dengan wanita dalam handphone. Duduk bicara-bicara yang membangkitkan syahwat dia. Tak payah. Hatta kadang-kadang telefon orang lelaki ke dia suka dengar perempuan dia bukan suami isteri pula tu. Dia pun dengar layan-layan, naik syahwat dia. Tak payah. Okay? Jagalah puasa kita. Ini antara sifat jaga puasa. Selain daripada jaga hukum batal puasa, jaga pahala.
Kata Nabi SAW, "Man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tak tinggal ucapan dusta, tak tinggal amalan dusta, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minum. Berarti pahala dia tidak ada dalam ruang lingkup ajaran ataupun tidak ada dalam sesuai seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tinggal semua. Puasa ni capan mata telinga kena tinggal belaka. Ya salam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi jagalah amalan ibadat puasa. Kalau tak tinggal, Allah Ta'ala tak berhajat kepada dia makan dan minum. Berarti pahala dia ni sia-sia. Pahala dia ni sia-sia. Boleh lapar dengan dahaga je. Kemudian janganlah anda menulis kecuali ucapan yang selamat dari dusta dan dosa. Jangan buat. Kalau nak tulis ceramah, kau tulis kejadian, kau tulis lapar. Jangan menipulah dalam bulan Ramadan. Tidak sia-sia je. Para wartawan tulis benda yang salah. Tiba-tiba dia tipu. Maka sia-sialah puasa dia. Tinggal lagi orang orang yang benar menjaga diri dia. Okey. Kalau tak benar menjaga diri, duk jadi kempen orang tu, kempen orang ni, lepas tu tak nak pula duduk di situ, duduk kempen situ, kempen sini, caci orang sana, caci orang sini, dia lupa kepada nilai puasa dia, maka rugi. Rugilah dia. Okey. Pahala tu lah. Pahala. Padahal syaitan dah kena tambat. Dosa patut kurang lah, tiba-tiba ada juga. Maka kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutnya memang kita malu kepada orang-orang yang rajin puasa dia. Bertakwa kepada Allah dalam puasa. Kita tengok orang-orang kadang biasa je, tapi dalam sifat menjaga puasa dia, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tiba-tiba kita ni tak tahu benda ni boleh buat ke tak boleh buat, maka kita dalam bab warak, jaga diri. Jangan buat dulu. Sehingga kita betul-betul tahu benda ni boleh membatalkan puasa. Kalau dia tahu benda tu tak boleh, maka dia berhenti. Dia berhenti. Kita tak nak pahala puasa yang sia-sia tu je. Tiba-tiba dia terjerumus dalam jima'. Ini akhir sekali. Tiba-tiba orang berbuka puasa dengan apa? Buka puasa dengan al-jima', bersetubuh. Mereka cerita, kita baca hadis lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita, seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, habislah aku, binasalah aku. Nabi kata kat dia, apa yang kamu buat ni? Dia kata, aku terjerumus terhadap isteriku dalam bulan Ramadan. Nabi tanya dia, kamu ada hamba tak untuk merdekakan? Dia kata, mana ada. Kamu mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata, mana boleh, sebulan pun dah tak tahan dah, nak suruh 2 bulan berturut-turut pula, macam mana? Dia kata tak mampu. Nabi kata dia mampu tak bagi makan 60 orang fakir miskin? Nabi kata tak mampu. Dia pun kata tak mampu. Lepas tu Nabi pun diam. Adalah orang mari hantar kurma kat Nabi, satu bekas. Nabi bertanya, mana orang tanya tadi? Dia pun mari. Dia kata mau ambil ni bagi sedekah kepada orang miskin. Jawab dia, aku miskin, ada lagi kau miskin daripada aku, Rasulullah. Jadi maknanya dia nak bawa balik kurma tu rumah dia lah. Dia kena bayar. Jadi kata Nabi SAW, Nabi ketawa. Allah dia ni, dah lah Nabi bagi sedekah kat dia untuk bayar kafarah jima'. Dia pula nak kurma tu kat dia. Nak suruh bayar kat keluarga dia pula. Tapi Nabi SAW tertawa melihat kepada lelaki ni. Lalu Nabi kata, berilah makanan ni kepada keluargamu. Jadi kita faham dalam hadis ni, orang berjima' ni bukan sekadar qada puasa. Orang berjima' ni kena bayar kafarah. Kafarah dia apa? Memerdekakan seorang hamba. Kalau tak ada hamba, lah ni kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Melainkan kalau dia tak mampu juga, dia pun uzur macam-macam lah. Kalau dia tak mampu juga, maka dia bagi makan kepada 60 orang fakir miskin.
Kalau tak mampu juga, dia boleh tangguh sehingga ada orang bagi sedekah kat dia. Dia guna duit tu untuk sedekahkan bayar kafarah jima' di siang hari Ramadan. Ada satu perkara, ada setengah orang dia ajar. Dia kata, kalau kita tak nak qada, tak nak, kita buka puasa dulu dengan makanan, lepas tu bersama dengan isteri. Maka orang ni dipanggil hilah dengan Tuhan ni. Dengan Tuhan ni tak payahlah kita buat hilah. Allah tahu. Allah tahu kita nak kena buat apa. Ada orang tanya lagi, Ustaz, suami saja pun kena atau suami isteri? Kalau suami ajak isteri tak rela, tapi sebab suami ni ke suami kan, dia berlaku juga, maka yang kena qada, yang kena kafar adalah isteri. Suami. Isteri dia ni dia dipaksa, maka dia gantilah puasa dia. Si suami ni kena bayar kafar puasa 2 bulan kalau dia mampu. Merdekakan hamba dulu kalau dia mampu. Puasa 2 bulan kalau dia mampu, kemudian puasa. Kemudian bagi makan orang 60 orang fakir miskin. Jadi kalau suami dia paksa isteri tak reda, tak apa qada. Kalau suami memang suami, takkanlah dia nak kena paksa. Mestilah dia. Ada yang kata suami isteri tak apa, sebab dia dah berbuka dengan masukkan sesuatu dalam rongga dulu, kemudian baru berlakunya jima' lepas daripada tu. Bagi lelaki tak. Jadi lelaki saja yang kena bayar kafarah ni. Adapun isteri tak kena. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada orang ajar buka puasa dulu baru bersama, yang ni kita panggil hilah, tak payah ikutlah. Tak payah dengar. Kadang-kadang ada pelik-pelik juga orang bagi ni. Wallahu taala alam. Kalaupun ada, kita tengok bandingan orang dulu dengan orang sekarang ni macam mana. Bandingan orang dulu dengan orang sekarang ni berat. Berat lagi orang pun sekarang. Jadi janganlah bersama dengan isteri di siang hari Ramadan. Walaupun tempat tertutup, orang tak nampak pun Ustaz. Bukan masalah orang tak nampak. Ramadan ni waktunya sangat istimewa. Ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siang hari Allah Taala suruh tinggalkan syahwat, kena tinggalkan syahwat. Okey? Bayar kafarah tu. Kalau tidak. Ustaz kalau tanya, kalau bayar kafarah kena qada lagi ke tak? Jawapan dia qada tu wajib. Kafarah juga tambahan kepada tu kerana denda dia. Jadi dua-dua tu wajib dilakukan. Okey? Baik. Jadi hak 2 bulan berturut-turut tu cerita lain. Hak ni hak qada tu kena ganti. Bahkan dia kata kena hati-hati, jangan sampai kita sengaja buka ni. Ada orang kata sengaja buka tak apa lepas tu. Jangan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin wala lam yaqdihi siyamud dahr wa insamahu." Siapa yang berbuka sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa sebab, maka dia tidak ada yang boleh mengqadanya dengan puasa walaupun setahun. Sebab nak qada sehari tu, puasa setahun pun tak lepas. Kalau puasa sebab buka dia, kalau buka sebab sengaja saja-saja, tak boleh. Ni kalau dengan sengaja nak ganti satu hari hak tak sengaja tu dengan 100 hari ataupun setahun sekalipun, tak boleh ganti. Puasa Ramadan ni waktu ni sangat istimewa, berakhir Ramadan berakhirlah dia. Okey? Jadi kalau orang ajar jangan dengar, hati-hati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ke-12 ni tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ni kita tangguhlah pada minggu depan lagi sekali. Ada soalan? Dalam WhatsApp. Tak tengok WhatsApp? Cuba baca. Hari ni berapa bulan? Bolehkah kita tengok mushaf bila nak solat sunat duha? Jawapan dia boleh. Dalam sunat, solat sunat ni, solat tahajud ke, solat tarawih ke, solat apa pun, nak baca tengok Quran boleh. Solat sunat dibenarkan. Dalam solat pada hari Jumaat, adakah dia termasuk sekali
Boleh tak kita baca bulan Ramadan ni, kita baca surah Kahfi, termasuk ke tak pahala baca Quran hari Jumaat? Macam ni? Ha ha? Ha. Dapat fadilat ke tak? Macam tu, sorry. Kalau dia baca bacaan yang dia nak ambil sunat dia tu, nak baca dalam solat, boleh, tak ada masalah. Bukan setakat surah Kahfi. Contohnya dia nak semayang malam. Dia malam ni Nabi SAW suruh baca surah Al-Mulk. Dia pun sebelum tidur semayang 2 rakaat baca Al-Mulk. Boleh, tak ada masalah. Boleh digunakan untuk bacaan dalam solat. Okey. Baik, tadi pertambahan. Jika isteri tu dia pun nak bersama dengan suami bulan Ramadan, dia bukan terpaksa, dia pun nak juga, maka dalam hukum ni isteri juga kena bayar, kena bayar kafarah juga. Okay. Selepas tu juga contohnya ada perbahasan agak detail sikit sini, saya kena contoh. Kalau tiba-tiba ni azan dia masih bersama, dengar je azan, lepas tu masa tu dia pun berhenti. Apakah waktu tu dikira? Sebahagian ulama kata mencabut dari jima' tergolong jima'. Maknanya berhenti tu dalam keadaan azan tu masih lagi kemeluan ada tu, duduk dalam dalam keadaan bersama isteri. Kalau tu dia masih lagi kira masa tu. Jadi sebaiknya janganlah ambil, aku panggil atas borderline tu. Timing, kalau betul-betul pun letak timing betul-betul. Nak jaganya puasa kita, ini termasuk perintah Nabi untuk jaga puasa kita lah. Walaupun benar boleh sampai subuh, bab makan minum boleh kira lagi. Tapi kalau bab bersama dengan suami isteri ni, jangan duk main apa dia? Borderline. Dia bukan benda hak kita boleh mudah-mudah. Macam tekan butang stop dah, jadi bahaya. Jadi sebab tu kena hati-hati ni. Kena hati-hati dalam bab ni. Sebab dia termasuk jaga puasa. Kena ingat ni, Nabi SAW kata, barang siapa berbuka sehari dari Ramadan tanpa uzur, dan tidak juga kerana sakit bedak, uzur bedak, maka dia tidak boleh mengqadanya dengan puasa setahun walaupun dia mempuasai. Kalau dia puasa setahun tiap-tiap hari untuk ganti 1 hari puasa Ramadan yang dia berbuka tanpa uzur, maka belum sampai lagi nilai dia. Tak boleh nak ganti walaupun setahun dia puasa. Ni kena jaga. Betul-betul hati-hati jaga Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.